Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dan sembang balik kita tu kalau hadis hukum karangan Syekh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita masih bidak kitab ibadah dalam bab taharah lagi dah. Masalah ke-56, mandi kerana mimpi bersetubuh ihtilam. Mandi kerana mimpi bersetubuh ihtilam. Hadis ke-93 dah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat inna umma Sulaimin qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqq fa hal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat. Qala na'am idha ra'at al-ma' fa qalat ummu Sulaim أو تحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها رواه Bukhari Muslim. Ummu Salamah radhiyallahu anha menerangkan bahawasanya Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujarnya ya Rasulullah bahawasanya Allah tidak malu menerangkan kebenaran, maka apakah wajib atas perempuan mandi apabila dia bermimpi? Menjawab Nabi, wajib apabila dia lihat air. Di ketika itu berkata Muslim, apakah ada juga perempuan bermimpi? Menjawab Nabi, bagaimana kamu ini kalau tidak bermimpi? Maka dengan apa seorang anak diserupakan pada ibunya? Hadis Bukhari dan Muslim. Muntaqa di 1 Musnad 135 dah. Hadis ke-94 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna Hawlata bint Hakim salatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ati tara في منامها ما يرى الرجل فقال إذا رأت الماء فلتغتسل رواه النسائي. Hadis ke-94 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Khawlah binti Hakim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal perempuan yang bermimpi bersetubuh dalam tidurnya, tentang wajib atau tidaknya mandilah nak. Maka Nabi menjawab apabila dia melihat air mani, yang dia melihat air lah, basuh gawah, hendaklah dia mandi. Hadis Nasa'i. Muntaqa di 1 Musnad 37 dah. Hadis ke-95 an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman faqala yaqtasil عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل فقال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. Hadis ke-95 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah seorang bertanya kepada Rasul tentang seorang lelaki yang mendapati basahan, yang mani basah, tetapi dia tidak ingat lagi apa ia bermimpi atau tidak. Nabi menjawab, hendaklah dia mandi. Dan pernah ditanya pula kepada Nabi tentang orang lelaki bermimpi tapi tidak mendapati basahan mani, tidak basah. Maka Nabi menjawab, tidak ada mandi atasnya. Di ketika itu Ummu Sulaim bertanya, apabila orang perempuan melihat yang demikian, wajibkah mandi atasnya? Nabi menjawab, wajib, hanya sahaja kaum wanita itu saudara kandung orang lelaki. Hadis Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqa di 1 Musnad 138. Di perkara pertama, poin pertama ni, hadis ke-93 menyatakan bahawa tidak boleh kita malu menanyakan kebenaran atau sesuatu yang tidak ketahui, kena tanya dan tak tahu tanya dah. B, apabila seorang perempuan bermimpi bersetubuh atau melihat mani sesudah terjaga dari mimpinya, hendaklah dia mandi. C, para wanita juga bermimpi bersetubuh, bukan orang lelaki saja. D, orang perempuan itu pun mengeluarkan mani bukan sebagai mani yang disangka oleh sebagai orang lah. Hadis ke-94 nah. Ahmad juga meriwayatkannya, kata As-Suyuti dalam Al-Jami' Al-Kabir. Hadis ini sahih. Al-Hafiz dalam Al-Fath tidak mencelanya dah. Hadis ini menyatakan bahawa wajib mandi atas orang yang bermimpi bersetubuh jika ada melihat mani. Jika tidak melihat mani, walaupun yakin bermimpi, tidak diwajibkan mandi.
Hadis ke-95 ini dipegang oleh sebagai ahli hadis dan sebagai yang lain. Menolaknya, sebagai lainnya menolaknya kerana di antara perawinya ada yang orang tercela dah, iaitu Abdullah bin Umar Al-Amri. Ada juga kritik ke hadis 95 ni. Ada terima hadis ni, ada tolak dah hadis 95 tadi. Ada. Panjang sikit dah. Makna lebih kurang kira dah. Ada perawi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Umri. Ada yang cela dia. Hadis ini menyatakan bahawa mandi wajib atas orang yang bermimpi keluar mani dan tidak wajib mandi atas orang yang bermimpi jika tidak mendapatkan basahan mani. Poin kedua, kata Ibn Ruslan, seluruh umat Islam telah berijma' bahawa wajib mandi atas orang yang keluar mani. Kata Ibn Battal, dalam masalah ini tidak ada perselisihan pendapat selain dari Al-Nakhai saja. Jadi kita pakai hadis lah. Khilaf ulama ustamana, pendapat ulama nampak tak apa payah jauh daripada nas, kita kena pakai dalil lah. Kata Ibn Qudamah, kata Ibn Muzir, para ulama dan orang-orang yang aku terima ilmu daripadanya telah berijma', bersepakat. Pendapat sepakat bahawa mandi tidak diwajibkan atas orang yang bermimpi yang tidak mengeluarkan mani lah. Mimpi saja dah. Tetapi jika keluar maninya seketika dia bergerak, sedang bangun dan tidurnya, itu wajib atasnya mandi. Menurut kata Ahmad lah. Demikianlah pendapat Umar, Uthman Ibn Abbas, Atta', Sa'id bin Jubair, Asy-Syafi'i dan An-Nasa'i. Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, Malik, Asy-Sya'bi dan Ishaq. Kerana menurut zahirnya, mani itu keluar dari mimpi yang telah dilupakan. Ibn Qudamah berkata pula, apabila seorang bangun dari tidur, maka dia mendapati kainnya basah, tetapi dia tidak tahu apakah basahan itu mani ataupun bukan. Maka menurut pendapat Imam Ahmad, hendaklah dia mandi. Tetapi jika didapati basahan sudah bermain-main dengan isterinya, maka tak usah dimandi dah. Kerana mungkin sekali basahan itu mazi, bukan mani ni. Kalau basah sikit-sikit lah dah. Jika seorang lelaki mewata'i isterinya bukan di farash, setubuh bukan di farash, maka tak usahlah dia mandi kerana mungkin sekali basahan itu mazi adanya dah. Jika seorang lelaki mewata'i isterinya bukan di farash, maka mengalirlah maninya ke dalam farashnya, kemudian mani itu keluar, atau dia mewata'i di farash sudah si perempuan mandi, keluarlah mani itu lagi, tidaklah wajib atas perempuan itu mandi atas keluar mani lakinya. Tak itu dah. Tak kait lah ada laki lain isterinya ini. Demikianlah pendapat Qatadah, Al-Auza'i, Ishaq, kata Al-Hazam, hendaklah perempuan itu mandi lagi. Poin ketiga dah. Jadi kita mandi lah, tak kait lah kali mandi dah, apa kait dengan laki. Okay, hadis ni poin ketiga, perkara ketiga. Hadis ini menerangkan bahawa mimpi bersetubuh mewajibkan mandi dengan syarat ada kedapatan basah. Kalau tidak mendapatkan basah, tidaklah diwajibkan mandi. Tentang kita mendapati basahan di kain, belum diwajibkan kita mandi. Sebelum kita yakin bahawa basahan itu mani yang keluar daripada dengan syahwat lah. Sifat mani laki dikala orang itu sihat adalah putih kesat, keluar dengan terpancar, dengan berturut-turut, keluar dengan perasaan keberhasian dan kelazatan. Sudah habis dia keluar, badan menjadi lesu, baunya sebagai bau pelepah kurma, mayang kurma. Macam-macam lah orang tempat dia gitu dah. Tempat kita lain pula. Hampir serupa dengan bau tepung yang diramas. Kalau kering, baunya sebagai bau telur dah. Demikianlah sifatnya dari mani biasa, tapi kadang-kadang bersifat kuning atau keluar dengan tidak ada rasa kekelazatannya. Dan terkadang merah, lantaran kebanyakan jima', bahkan terkadang berupa darah. Kemana orang perempuan sifatnya kuning licin, ada juga berwarna putih, dan tanda yang keluar itu mani ialah keluar dengan perasaan syahwat serta lemah badan sudah keluarnya orang. Baunya sebagai bau tepung diramas, keluar dengan tersentak-sentak. Rujuk Al-Muttaqah jilid 1 muka 1-7 hingga 1-8. Dan Al-Athar jilid 1 muka 280 hingga 281. Subul Islam jilid 1 tak ayat berapa dah. Al-Mughni jilid 1 muka 23 hingga 5. Al-Majmu' jilid 2 muka 140 hingga 141. Ya, habis masalah kelima penang. Masalah kelima ketujuh pula, mandi di kala masuk Islam. Masuk Islam wajib mandi ke tidak? Hadis ke-96 an Khalifah bin Husain qala inna Qais bin Asim aslama fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi.
Hadis ke-90 dari Khalifah bin Hasan menyatakan bahasanya Qais bin Asim masih Islam. Maka Rasul menyuruhnya pergi mandi dengan air dan daun bidara. Hadis Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Hadis ke-97 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Sumamata aslama. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idhhabu bihi ila haiti bani fulanin famuruhu ay yaghtasila. Rahmat. Hadis ke-97 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Sumamah masuk Islam. Maka Nabi menyuruh para sahabat membawa Sumamah ke suatu pagar tembok dari kabilah serta menyuruh mereka merintahkan Sumamah supaya mandi. Masuk Islam, suruh mandilah. Hadis Ahmad. Rujuk Muntaqad di 1 surat 38 lah. Muntaqad al-Khabar lah. Mana dia? Okey, perbahasan pertama dia. Hadis ke-90 diriwayatkan juga oleh Baihaqi dalam sunannya dari beberapa jalan dan oleh Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Sakah hadis ni sahih lah. Hadis 90 tak dia. Suruh mandi Qais bin Asim masuk Islam, suruh mandi dah. Jangan berjarah kawan. Hadis ke-97 diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Asal hadis ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menyatakan wajib mandi atas orang kafir yang masuk Islam. Hadis ini kuat lah. Sumamah ni. Suruh mandi dia. Habis itu kita hadis. Okey, poin kedua dah. Perkara kedua, kata Syafi'i disukai mandi atas orang yang baru masuk Islam. Yakni apabila seorang menyatakan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Itu wajiblah kita tengok sini dia. Hendaklah sehabis mengumumkan keislaman itu pergi mandi jika ia berjunub dalam kekafirannya. Dah. Jika tak berjunub cukuplah dengan mengambil air wuduk saja. Kata Ahmad wajib mandi atas orang yang masuk Islam. Jadi wajib tak wajib mandi ni atas sebab dia junub dah. Kalau tak junub tak wajib dah. Kalau cukup ambil air main saja. Tapi Imam Ahmad kata wajib. Tak kira lah. Dia pernah junub ke tak pernah junub pun wajib mandi, masuk Islam wajib mandi dah. Kata Al-Hadi dan teman-temannya dah. Dia dah. Wajib mandi atas orang kafir yang masuk Islam jika ia berjunub dalam kekafirannya. Baik telah mandi suatu masih dalam kekafiran ataupun tidak mandi, dia tak wajib juga lah. Jika tidak berjunub disunatkan mandi saja, tidak wajib. Kata Al-Hadi. Kata Abu Hanifah wajib mandi atas orang kafir yang masih Islam jika berjunub sebelum Islam dan belum lagi mandi. Jika ia sudah mandi sewaktu masih kufur, tidaklah lagi diwajibkan mandi atasnya. Itu pendapat Abu Hanifah dah. Dekat dengan jenabah juga dah. Kata Malik, apabila seorang kafir masuk Islam wajiblah mandi atasnya baik ia pernah melakukan sebab-sebabnya yang mewajibkan mandi dalam kekafirannya ataupun tidak wajib. Macam dia tak benar. Tak benar. Jenabah ke apa ke, tak kira lah. Dia wajib mandi juga mengikut Imam Malik lah. Okey, yang ketiga, poin ketiga. Lahir hadis ni zahir. Kita nampak daripada hadis ni tersurat ni. Mewajibkan mandi atas orang kafir setelah ia mengucapkan kalimah syahadah. Tanpa sebab pun kena mandi dah. Akan tapi kita tidak memperolehi keterangan yang mutawatir tentang hal ini. Padahal sudah ada ratusan ribu orang masuk Islam di zaman Nabi. Masalahnya ramai masuk Islam. Tapi Nabi ini tidak suruh berlaku dah. Kita hanya perolehi 2 atau berapa hadis ahad sahaja dalam hal ini yang Nabi suruh mandi. Hak lain tu tak ada Nabi suruh mandi dah. Dan jika kita menetapkan kewajipan mandi atas orang kafir yang masuk Islam, maka bukankah mandi yang kita wajibkan ini mandi janabah, melainkan mandi masuk Islam? Kalau kita nak kata wajib zahir kan mandi wajib masuk Islam lah. Gitulah pendapat ulama. Allah alam lah. Rujuk pendapat perbahasan ulama dalam kitab Al-Muttaqad di 138, Naul Autar syarah bagi Muttaqad Khabar lah. Jilid 1 muka 132, Al-Mughni jilid 1 muka 210 hingga 211, Al-Majmu' Syarh Mazhab lah 152, 153, 154. Okey, masalah ke-58, mandi kerana haid dan nifas. Hadis ke-98 an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binti Abi Hubaisy kanat tustahadu fasalatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika irkun wa laysat bil haidati fa idza aqbalatil haidah fad'i as-salat wa idza adbarat faghtasili wa salli. Bukhari.
Hadis ke-98 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish adalah berpenyakit istihadah. Kerana itu dia pergi bertanya kepada Nabi tentang keadaannya. Maka Nabi menjawab itu peluh. Itu penyakitlah, bukan darah haid. Kerana itu apabila datang darah haid, 3 kali solat, dan apabila darah haid itu habis, maka mandilah untuk solat. Hadis Bukhari. Rujuk mentaqad 139 dah. Poin pertama, hadis ke-98 menyatakan bahawa mandi haid wajib. Nabi merintahkan Fatimah binti Hubais supaya mandi setelah berhentinya haid. Kalau boleh beza, itulah dah. Poin kedua, kata Syafi'i, perempuan yang berhaid apabila telah berhenti haidnya hendaklah mandi. Dan orang bernifas apabila telah berhenti darah nifasnya hendaklah mandi juga. Nah. Nifas ni mandi beranak lah dan lepas beranak. Apabila anak melahirkan anak dengan tidak mengeluarkan darah, maka para ulama punya 2 fahaman lah. Ada yang mewajibkan mandi juga, ada yang tidak mewajibkan mandi. Malik mewajibkannya, Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Dari Ahmad ada 2 riwayat. Dan yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i wajib mandi juga. Tak kira mandi, ada kata mandi bila ada apa sebenarnya. Dah tubik sikit pun tubik. Darah mana tak ada darah langsung dah. Poin ketiga, tentang hukum wajib mandi atas perempuan yang sudah berhenti darah haid. Tidak ada khilaf. Hukum wajib mandi perempuan yang sudah berhenti darah haidnya tidak ada khilaf. Mewajibkan mandi atas perempuan yang bernifas adalah kerana nifas itu sebenarnya darah haid juga. Dia kata gitu, namakan darah haid dah. Darah haid tu tak ada dah masa mana. Tak apalah pendapat kita lah, mazhab ulama lah. Jika bayi masih dalam perut dalam kandungan, maka darah haid itu tidak keluar untuk menjadi makanan jabang bayi yang tengah menjadi itu dah. Ni ada kritik dah. Setengah tu kat di UK makan ni tu zat lain. Darah tu lain pula dah. Sedang anak itu lahir, barulah darah yang telah lama bertahan keluar dengan hebat. Ada kata gitu, tapi bertentangan dengan pendapat doktor lah. Tak apalah. Dalil yang mewajibkan mandi haid itulah dipergunakan untuk mewajibkan mandi nifas. Dalil untuk mewajibkan mandi nifas ialah ijma'. Apa-apa kita kira wajib mandi tak secara lah. Bukan darah haid lah kira dah. Rujuk kitabnya dah. Al-Muntaqad 1/49, Nol Athar 282 hingga 283, Al-Muqni jilid 1/212 hingga 213, Al-Majmu' Syarh Mazhab tu jilid 1/49. Yo. Tak betulnya. Tak apalah. Okey, masalah ke-59 dah. Membaca Al-Quran oleh orang yang junub, orang haid dan orang nifas. Boleh tak boleh dah. Hadis ke-99 an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban. Al-Tirmizi. Hadis ke-99 dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW selalu membaca Al-Quran untuk kami di segala keadaannya selama beliau tidak berjunub. Hadis riwayat Tirmizi. Rujuk Muntaqad 1/39. Hadis ke-100 Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Rawi Abu Daud, Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis ke-100 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah orang yang sedang junub dan sedang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad 1/140 dia. Jangan orang junub dan orang haid tak boleh baca sesuatu dari Quran. Okey, hadis ke-101 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqra'ul haidu walan nufasa'u min al-Qur'ani syai'an. Rawi Qudni. Hadis ke-101 dari Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang sedang haid dan sedang bernifas janganlah membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis Ad-Darqutni. Merujuk Muntaqad 1/140. Hadis yang ke-102 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli lahyanihi. Rawi Muslim. Hadis ke-102 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut Allah dalam segala waktu dan keadaan. Hadis Muslim. Rujuk Al-Muharrar muka 20.
Poin pertama dah. Hadis ke-99 kata Tirmizi hadis ini hasan sahih. Kata Syafi'i segala hadis tidak menyebabkan hadis ini tak kuatlah. Kata Al-Khattabi Imam Ahmad melemahkan hadis ini. Kata An-Nawawi kebanyakan ahli hadis menentang pentasihan At-Tirmizi ini dah. Jadi Imam Tirmizi kata hasan sahih tapi ramai ulama hadis kata dhaif lah, lemah hadis ini. Hadis ini menyatakan bahawa Nabi Islam tidak membaca Quran dalam keadaan berjunub. Kalau kira 99 ni Nah, 99 ni Nabi tidak berjunub, Nabi tak baca Quran lah kira dah. Hadis tu pun ramai ulama kata lemah lah. Walaupun Tirmizi kata sahih dah. Okay, hadis ke-100 kata Al-Bahaqi hadis ni munkar. Masalah hadis ke-100 hak nari baca Quran ketika junub dan haid. Hadis ni munkar, dhaif sangat, munkar bertentangan. Hadis dhaif bertentangan hadis sahih dah. Hadis ni munkar dah. Hadis ke-101 munkar juga, ada dhaif juga. Ulama pakai banyak dah. Iaitu perempuan haid dan bernifas jangan baca Quran. Hadis ni dhaif. Munkar dhaif. Nah, ada. Hadis ini menyatakan bahawa Jibril itu dan berhid dalam baca Quran itu dhaif. Hadis ke-102 ini menyatakan bahawa membaca Quran menyebut nama Allah atau berzikir dibolehkan dalam segala waktu baik dalam keadaan berjunub sekalipun. Hadis 102 ni ada ulama berhujah. Baca Quran itu berzikir juga nah. Sebut nama Allah atau berzikir ni baca Quran pun berzikir juga boleh segala waktu dah. Poin kedua dah. Kata Abu Hanifah dibolehkan orang berjunub membaca Quran jika kurang dari seayat banyaknya. Kalau tak sampai seayat, boleh. Mazhab Abu Hanifah lah. Kata Al-Za'i tak boleh orang berjunub membaca Al-Quran. Selain dari ayat yang disukai ketika membaca di kala menaiki kenderaan. Iaitu Subhanallazi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ataupun Qur Rabbi azilni manzilan mubarakan. Ayat Quran yang macam zikir dah. Diriwayatkan dari Malik bahawa beliau membolehkan orang haid membaca Quran tapi bagi orang junub tidak boleh. Di Imam Malik mazhab Maliki orang haid boleh baca Quran kerana dia tak boleh mandi gapo dah. Tak boleh, dia boleh baca Quran juga. Tapi orang junub boleh mandi segera dah. Dah. Maka dia tak boleh baca Quran. Kata Imam Syafi'i, Ahmad dan beberapa ulama Zaidiyah, ulama Syiah Zaidiyah dah. Orang yang junub berjunub dan yang berhaid tidak boleh baca Quran. Walaupun kurang dari satu ayat pun tak boleh. Syafi'i hafal tegah lah. Kata Daud dah. Boleh. Daud Az-Zahiri ni kata boleh baca Quran lah. Oh, junub berhaid. Pendapat inilah dipilih oleh Ibn al-Muzi. Ibn al-Muzi ni ulama besar mazhab Syafi'i dah. Ibn al-Muzi ulama besar mazhab Syafi'i kata boleh. Tak kira lah haid junub dah. Kata Sa'id bin Musayyab orang yang berjunub boleh membaca Quran. Sa'id bin Musayyab ni tak guru besar. Natu Imam Bukhari Imam apa Bukhari? Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Natu Sa'id bin Musayyab lah. Sayyidut Tabi'in, ketua bagi segala tabi'in lah. Lepas sahabat tabi'in tu dia ketua Sa'id bin Musayyab ni. Dia kata junub pun boleh baca Quran. Tamat telah lah orang haid. Orang haid lagi lah boleh baca Quran. Orang junub pun boleh baca Quran. Ikrimah juga berpendapat seperti pendapat Sa'id bin Musayyab. Orang boleh baca Quran. Okey, poin kedua. Hadis yang pertama tidak menyatakan keharaman orang yang berjunub untuk membaca Quran dalam masa junub. Hanya diperkirakan dari hadis itu bahawa Nabi tidak baca Quran dalam keadaan beliau berjunub. Nabi tak lagi hadis tu dah. Nabi tak baca masa junub ni. Beliau tinggalkan suatu pekerjaan tidaklah memberi erti makruh apalagi haram ni. Tinggal Nabi ni makruh pun tidak ni. Sah ke haram ni? Lagi tak jauh ni. Hadis ke-100 hingga 101 tidak dapat dijadikan hujah kerana munkar. Hadis dhaif lah, dhaif sangat kerana bertentangan dengan hadis sahih dah. Dah dhaif bertentangan hadis sahih jadi munkar. Maka menetapkan hukum haram bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk baca Quran dengan hadis-hadis itu jelaslah tidak sah, tidak boleh dipakai. Oleh kerana itu ada hadis yang sahih yang mengharamkan. Jadi membaca Quran bagi orang junub dan haid boleh saja dia. Tidak ada lah yang mengharamkan. Tidak ada hadis yang sahih mengharamkan baca Quran. Jadi baca Quran ketika junub atau haid ni boleh kan kalau kira orang. Diberitakan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau membolehkan orang yang berjunub membaca Quran. Dah, hadis riwayat Bukhari ni bukan hadis biasa ni. Hadis Bukhari Ibn Abbas kata boleh orang junub baca Quran. Orang haid lagi dah boleh dah.
Hukum pokok, hukum asal bagi suatu pekerjaan ialah boleh selama tidak ada keterangan yang diterima dengan jalan yang sahih. Yang menidakkan hukum pokok ini, segala hadis yang mengharamkan orang membaca Quran tidak ada yang sahih. Jadi haram baca Quran tidak ada yang sahih dah. Dari segi sanadnya tak kuat belaka dah. Ada kalau kuat sikit tu pada kata dhaif. Kuat sikit Nabi tak baca Quran ketika junub. Waktu ada ramai ulama, Imam Nawawi kata, ramai ulama kata dhaif. Tak sahih hadis tu dah. Hak Nabi dah. Hak lain memang mungkar dhaif sangat dah. Okay, dan kebolehan itu selain dari ditunjuki oleh hukum dari asal berjunub. Boleh itu asal-asalnya berjunub. Yang hukum asal juga ditunjuki dengan tegas oleh hadis yang keempat, hadis 102. Dia menerangkan bahawa Nabi membaca Quran atau menyebut Allah lah, zikir dalam segala keadaan lah. Zikir tu ada dalam Quran, ada sebut zikir tu Quran lah. Jadi ada ulama faham zikir tu bukan zikir ya selain Quran, termasuk Quran pun zikir juga ni. Jadi bahawa Nabi baca Quran dan menyebut Allah dalam segala keadaannya, tak kira junub, tak kira gapalah. Daripada itu janganlah orang berkata kalau begitu kita boleh membaca Quran dalam jamban lah. Jangan kata gitu pula dah. Kerana ada orang yang mengatakan begitu, kami menjawab tentang hukum tak boleh membaca Quran dalam jamban telah ada keterangan yang sendiri dah. Ada dalil yang sah yang Nabi tak boleh bawa Quran zikir Kata Al-Uzra'i, pendapat mazhab Daud yang terkuat, mazhab Daud Az-Zahiri, kerana tak ada dalam soal ini suatu hadis yang dapat dijadikan hujah dan memang asal hukumnya tidaklah haram. Jadi Daud Az-Zahiri pun tidak wajib, tidak haram baca Quran ketika junub dan haid. Atas dasar kesahihan hadis, maka setinggi-tinggi faham yang diperolehi daripadanya ialah kemakruhan membaca Quran dalam keadaan tersebut, bukanlah keharamannya makruh lah. Tidak haram dah. Makruh kau molek kalau boleh bersuci. Kata boleh bersuci kak. Orang hid ke apa dah. Orang junub boleh mandi segera lah. Kalau hid nak agama tak boleh mandi juga. Jadi dia tidak makruh baca Quran lah. Gitulah kalau kira dah. Rujuk Al-Muntaqa di 1 muka 39 hingga 140 Naulul Arta syarah tu. Syarah Imam Syafi'i di 1 muka 283 hingga 285. Subul Salam jilid 1 muka 119 hingga 120. Al-Mughni jilid 1 muka 135 hingga 136. Majmu' Syarah Mahazab jilid 2 muka 159. Al-Nul Ma'bud jilid 1 muka 91. Ni tentang organ haid atau orang junub dan haid boleh baca Quran. Tak boleh kita kira boleh lah. Orang junub kira tak sah lah. Kecuali yang mandi dulu. Pasal mudah orang haid nak agama lah. Masalah ke-60. Orang yang berjunub, sedang berjunub atau berhaid lalu dalam masjid dan berhenti dalam masjid. Boleh ke tidak dah? Hadis ke-103 an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrata min al-masjid. Faqultu inni haidun faqala inna haidataki laysat fi yadiki wal jamaah ila al-Bukhari. Dari Aisyah, hadis 103 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Rasul mengatakan padaku dah, Nabi kata ke Aisyah dah, berilah kepadaku tikar solat. Dari masjid ni, ambil sejadah dari masjid ni. Ketika itu saya berkata, saya sedang berhaid. Nabi SAW menjawab, haidmu tidaklah di tanganmu hadir jamaah selain dari Al-Bukhari. Jadi bukan tangan dia lah haid dah. Dia rujuk Muntaqa di 140. Hadis ke-104 ni, Ad Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhata hadzal masjid fanada bi'ala sautihi innal masjida la yahillu li haidin wa la junubin. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ke-104. Hadis ke-104 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata dah, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam ruangan masjid. Di ruangan muka masjid lah, depan pintu masjid ke apa tahu lah. Lalu berserulah beliau dengan suara yang keras, bahawasanya masjid tidak dihalalkan untuk orang yang sedang haid dan orang yang sedang berjunub. Hadis riwayat Ibnu Majah ni. Rujuk Muntaqa di 141. Hadis ke-105 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana ahaduna
Yamuru fil masjidi junuban mujtazan. Rawahu Sa'id bin Mansur. Hadis ke-105 dari Jabir bin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang di antara kami para sahabat yang sedang berjunub berlalu dalam masjid dengan tidak berhenti dalamnya. Orang junub lalu dalam masjid tak berhentilah. Hadis Sa'id bin Mansur, rujuk Al-Muntaqad 1/1 dah. Hadis ke-106 An Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu qala ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idza tawadda'u wudu' as-salati. Sa'id bin Mansur. Hadis ke-106 dari Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu berkata, saya lihat beberapa orang sahabat yang sedang berjunub duduk dalam masjid apabila mereka telah berwuduk. Hadis Sa'id bin Mansur. Jadi lepas wuduk ni duduk dalam masjid dah. Tak mandi wajib lagi. Tu ada yang ketiga ni muntakot juga dah, tak sebut dah. Okey, poin pertama. Hadis 103 yang menyatakan bahawa orang yang sedang haid boleh masuk dalam masjid jika ada keperluan lah. Hadis 103 tu kuatlah. Hadis Aisyah tu nak ambil ketika masjid sejadah. Ketika solat tu sejadah nak beri ke Nabi lah. Nabi suruh ambil dalam masjid. Aisyah ketika tu haid. Hadis 104 menurut pentahqiqan pengarang Tahzibus Sunan bahawa menurut pendapat Ibn Hazm hadis ini tidak dapat jadi alasan. Kerana ada perawinya yang majhul tak dikenal dan ada yang tidak dapat dipakai. Hadis ini dipersisihkan oleh ulama hadis. Disebut dalam Az-Zawaid bahawa sanad hadis ini dicela oleh para ahli hadis. Tegasnya tak dapat jadi hujahlah hadis lemah. Istimewa di medan muhadasah. Perbahasan orang debat ke apa tak boleh pakai. Hadis ini menyatakan bahawa orang sedang haid dan sedang junub tak boleh berdiam dalam masjid. Hadis yang dhaif lah. Hadis 104 tu lari terus dah. Nabi berseru dah. Kerah. So kerah tak boleh. Orang haid, orang nipah. Tidak halal dah. Hadis tu dhaif. Dah dhaif. Hadis ke-105 juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah menyatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi yang sedang berjunub berlalu dalam masjid dari pintu ke pintu dengan tidak berhenti atau duduk lamanya lah. Sekadar lalu saja dah. Tapi tak ayat kuat setara mana dah. Hadis ke-106 yang diriwayatkan oleh Hanbal bin Ishaq teman Imam Ahmad, dalam sanadnya ada orang yang dicela menyatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi duduk dalam masjid dalam keadaan berjunub jika mereka ada mengambil air wuduk dah. Tapi hadis tu dhaif juga dah. Ada sanad yang dicela dah. Okey. Poin kedua, kebanyakan ulama tidak membolehkan orang yang junub dan haid duduk dalam masjid. Ketika majoriti jumhur ulama tak boleh orang yang junub haid dalam masjid dah. Kata Sufyan dan Abu Hanifah tidak boleh orang yang sedang haid masuk dalam masjid. Faham ini disetujui oleh Imam Malik menurut riwayat yang termasyhur darinya. Ada riwayat kata boleh, ada tak boleh, tapi masyhurnya dilarang. Diriwayatkan oleh Al-Khattabi dan dari Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ahlul Zahir, mazhab Zahiri lah, bahawa orang yang sedang haid dibolehkan masuk ke dalam masjid jika tidak takut darahnya tercecer menitis dah yang menyebabkan kotor masjid. Jadi ada riwayat kata boleh kecuali takut cemar masjid dah. Demikian juga dibolehkan tentang hal masuk ke dalam masjid untuk suatu keperluan dengan tidak berhenti lama-lama dalamnya, tak ada khilaf. Adapun berhenti lama dalam masjid, maka pendapat fuqaha adalah sebagaimana di bawah ini. Tok guru fiqh kata kata Asy-Syafi'i, tidak boleh orang yang sedang haid berdiam lama dalam masjid. Demikian juga orang yang sedang junub. Kata Malik dan para sahabatnya, tidak boleh sekali-kali orang yang sedang haid dan junub berlalu dalam masjid, apalagi berdiam atau berhenti lama dalam masjid. Tak boleh. Kata Ahmad Ibn Hanbal, boleh orang yang sedang junub berdiam dalam masjid jika ia mengambil air wuduk sebelum masuk. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal ni kata boleh dalam orang junub jika ambil wuduk sebelum masuk. Kata Daud Al-Muzani dari teman Asy-Syafi'i dan Ibn Munzir. Muzani ni anak murid besar Imam Syafi'i dah. Mungkar Mukhtasar Muzani ni penerus mazhab Syafi'i dari segi syarah dia disyarah oleh ulama setelahnya. Dan Ibn Munzir pun ulama besar dalam mazhab Syafi'i, orang yang sedang haid dan sedang junub boleh masuk dalam masjid tanpa syarat apa-apa dah. Tanpa syarat ni boleh berlaku dah. Ikut Imam Muzani. Sedang junub kau sedang haid kau boleh masuk masjid tanpa syarat apa-apa.
Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Hazm dalam Muhalla. Ibn Hazm dalam Muhalla ni, Ibn Hazm Az-Zahiri kata boleh. Jadi poin ketiga, perkara tiga, jika hadis Ummu Salamah dipandang sahih, pendapat Syafi'i dah yang kuat dalam soal ini. Jika tidak dipandang sahih sebagaimana diterangkan dalam Zawaid, maka pendapat Daud dan Muzani lah yang paling kuat. Tadi hadis Zawaid ni. Hadis yang kata tempat 105 ni. Ni. Satu tempat. Hak lari tu dah. Jadi katanya dhaif. Zawaid kata dhaif lah. Ada dicela oleh para hadis ni. Nabi lari dah. Dah. Jadi Ummu Salamah tu dipandang tidak sahih. Kalau sahih memanglah Syafi'i lah kuat dah. Tapi dalam Zawaid tu kata ada perawi dia mah. Jadi anak murid besar Imam Syafi'i Muzani ni kata tak haram, tak betul hadis tu dhaif nah. Pendapat Abu Hanifah dan Malik amat lemah dalam masalah ini jika dasar kepada dalil tak kuatlah. Kata lari terus dah. Syafi'i membolehkan orang berjunub berlalu saja dalam masjid adalah kerana beralasan sebagai berikut. Imam Syafi'i kata lalu je boleh. Duduk tak boleh. Cerita oleh Ibn Jabir At-Tabari dalam tafsir Tabari, bahawasanya beberapa orang Ansar pintu rumahnya menghadap ke masjid. Dulu masjid ni keliling masjid tu rumah dah rapat dengan masjid. Kira lepas rumah tu masjid lalu dah. Termasuklah rumah Nabi dah. Diceritakan oleh Ibn Jabir At-Tabari dalam tafsirnya bahawasanya berapa orang Ansar pintu rumahnya menghadap ke masjid. Apabila mereka berjunub, mereka tak ada jalan lain untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan melalui masjid saja. Kerana itu untuk menerangkan hukum-hukum orang berjunub berlalu dalam masjid, diturunkanlah ayat ke-43, ayat 7 dari surah An-Nisa yang artinya, dan janganlah kamu dekati solat, janganlah solat dalam keadaan kamu junub. Melainkan orang yang berlalu jalan sahaja. Lalu tu tak apalah, semaya tak dia nak. Syafi'i memahami dari perkataan melainkan orang-orang yang berlalu jalan saja di sini, kebolehan orang-orang junub berjalan dalam masjid dari pintu ke pintu untuk keluar sahaja dah. Daud Az-Zahiri berkata dimasukkan dengan melainkan orang berjunub berlalu jalan di sini ialah orang yang sedang berjunub. Dibolehkan salat dalam keadaan junub jika mereka sedang dalam safar dan tidak mendapatkan air. Itu kefahaman dia. Golongan Hanafiyah juga berpendapat sebegini dari cerita-cerita ni. Boleh semaya jika dalam keadaan berlalu tu lah jalan musafir. Dah. Hadis diterima sahihnya oleh seluruh ulama hadis, tidak diperboleh dalam masalah ini. Hadis sahih tak ada lah. Menurut pentadqiq kami secara dalil, pendapat Daud Zahiri dan pendapat Imam Muzani, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, anak murid dia paling besar lah dah. Yang kuat dan terkuat lah. Tak haram lah. Gehik junub duduk masjid dah. Faham Imam Ahmad baik dipakai untuk ihtiyat. Kami mengambil faham Abu Daud lah. Ambil asmaya boleh tu dah. Ibn Muzir menerangkan dalam kitab Al-Israf bahawa kebolehan orang junub berdiam dalam masjid adalah berdasarkan kepada hadis yang menerangkan bahawa orang Muslim tiada najis. Orang Muslim tiada najis. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau nak pakai lagi, ambil hadis Bukhari Muslim, orang Muslim tak najis ni. Dan berdasarkan penerangan Al-Muzani yang dipaparkan dalam Mukhtasar Muzaninya, iaitu orang musyrik pernah dibiarkan berada dalam masjid lah. Bukan sekadar tu dah. Imam Muzani buat bagi dalil orang musyrik ni. Orang musyrik orang kafir pun Nabi panggil, Nabi tak suruh mandi, tanya mu duduk ke tak dah. Mari masuk masjid, tambak dalam masjid pun ada dah. Orang musyrik ni dia tak masuk sini, tambak dalam masjid pun ada dah. Kalau musyrik boleh berdiam dalam masjid, tentulah orang-orang yang berjunub yang muslim lebih-lebih lagi dibolehkan. Pokok hukum satu ialah tidaknya haram hingga ada dalil yang mengharamkannya. Di sini tidak ada dalil sahih yang mengharamkan. Jadi kita kira tidak haram lah. Kalau nak kata paling tinggi pemakruh ataupun kurang molek. Tak sampai makruh pun kurang molek. Tapi tak ada lah sampai haram. Kerana orang kafir pun ada dah. Duduk dalam masjid Nabi ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.